Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala: wajahidu fillahi haqqa jihadik, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang amat berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Menteri Besar dan Datin, yang berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar dan Datin, yang berhormat ahli-ahli Esko Kerajaan Negeri dan Datin, yang berhormat Datuk Pegawai Keuangan Negeri, yang berhormat Datuk Timbalan SUK, yang dihormati Timbalan Pengurusi Karangkeraf, ketua-ketua jabatan, ahli-ahli yang berhormat, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Kemarin ada orang geomu di Kelantan bahawa PAS ni telah buat 7 dosa besar. Dulu orang ni kata politik suku, agama suku. Lo ni dia kecek politik, dia sebut ada dosa kecil dan dosa besar. Arti dia sendiri mengaku bahawa politik tak boleh pisah daripada agama. Lama nak boleh faham dia ni. Kita rakyat politik tak boleh pisah pada agama ni lama dah, dulu. Lo ni sekarang nak jatuh baru dia faham. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis tentang dosa besar. Ijtanibus sab'al mubiqat. Naklah kamu jauhi 7 dosa besar. Cuba banding dengan hak Nabi sebut dengan orang hak pergi di Kelantan sebut. Hak tu nyetel ribut tu. Naklah kamu jauhi 7 dosa besar. Bila sahabat tanya apa dia 7 dosa besar yang membinasakan itu, Nabi bersabda yang pertama, asyirku billah, syirik dengan Allah. Apa makna syirik dengan Allah? Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan di antara unsur-unsur syirik ialah kita meletak manusia boleh buat undang-undang dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Itu termasuk dalam perbuatan syirik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan padri-padri dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Kita menganggap manusia boleh buat undang-undang dalam perkara yang Tuhan tak izin, itu termasuk dalam perbuatan syirik. Ni hak Nabi sebut. Satu. Yang kedua, wa'uququl walidain, derhaka pada dua ibu bapa. Kita tak boleh derhaka. Kalau pak kita sendiri buat perjanjian royalti minyak kena bayar, kita kena bayar. Kalau tak bayar, arti kita derhaka pada ibu bapa. Ini dosa besar. Kalau slogan kita janji dia tepati, janji ini janji secara bertulis, bukan janji sebarang janji. Orang yang derah perjanjian ini pun masih hidup. Walaupun ada pimpinan dia di Kelantan menyatakan rakyat Kelantan nak tutup royalti, biar ada asas. Saya nak bagi tahu pada pimpinan mereka di Kelantan, perjanjian itulah asasnya. Bagaimana seorang pemimpin tak tahu asas ni apa dia? Kalau tanah kita gerai nama kita, itulah asasnya. Kalau kereta kita gerai nama kita, itulah asasnya. Kalau bini kita tu kita ada surat nikah, itulah asasnya. Jadi dia sendiri tak kenal asas ni apa dia. Dia tak tahu royalti tu hak rakyat Kelantan, termasuk hak dia sendiri.
Beratlah kalau kita tanya ni bini siapa tak tahu, Amr tak tahu, padahal bini dia. Tuan Saleh Abbas kata hak rakyat Kelantan, hak kerajaan Kelantan, kuli yang terlibat dengan berjanji yang kata hak Kelantan, hak rakyat Kelantan wajib dibayar. Dan Tengku Azali minta supaya dibayar sebelum daripada pilihan raya. Inilah asasnya. Apa lagi asas yang kita nak? Sebab itu kita minta rakyat Kelantan pertahankan hak. Sebagaimana pemimpin negara kita minta supaya kita mempertahankan hak kita di Sabah. Pemimpin kita menyatakan bahawa kita tidak akan benar pun seinci bumi kita diceroboh oleh sesiapa. Maka saya nak sambung, rakyat Kelantan jangan benarkan royalti mereka diambil oleh sesiapa walaupun setitik minyak dan gas, tuan-tuan. Kita setuju pertahanan tanah air, ini hak kita, dan rakyat Kelantan kena pertahan royalti, ini hak kita. Bukan sikit. Hak tak bayar 12 bilion. Kita tadbir Kelantan ni 400 juta lebih saja setahun. Dengan keuangan yang terhad. Ini 12 bilion. Kita nak tanya pemimpin negara kita, ni apa harta rakyat Kelantan ni? Dosa kecil ke dosa besar? Saya pandai kecik hadosa. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wajib kamu sempurnakan janji, kerana janji itu akan dipersoalkan di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Rasulullah bersabda, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ni 3. Yang pertama, bila bercakap bohong. Yang kedua, bila berjanji memungkiri janji. Yang ketiga, bila diberi amanah dia mengkhianati amanah. Wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslimun. Sekalipun dia sembahyang, sekalipun dia puasa, dan dia menyatakan dan dia anggap dia orang Muslim, tapi dia tetap munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Kita minta supaya rakyat Kelantan bersatu menuntut hak kita. Binatang reti pertahan hak dia, binatang. Maaf, hamba nak cerita kalau beruk. Tahu beruk? Beruk ni, tuan dia pagi-pagi dia beri nasi dingin setokor. Orang Kelantan faham nasi dingin ni. Nasi orang lebih makan semalam, dia ambil beri ke beruk. Baik. Nasi dingin setokor duk tangan beruk tu, hak dia. Cuba pergi ambil tangan dia, nak tahu dia terekan ke tak? Beruk ni terekan ke tak? Tidak sekaligus, 2 kaligus pun terekan lagi. Jawab dia gelobok lah tulang kering kita. Bapa tu kerana beruk mempertahankan hak dia. Ini nasi dingin ni beruk kata hak aku. Mu jangan ambil. Kalau beruk reti tahan hak, kita manusia. Kalau tak reti tahan hak, malu ke beruk kita ni. Kita malu ke beruk. Oh, dia kata buat 7 dosa besar, antaranya kerana pakak dengan DAP. Malam ni aman ulah satu. Dan memang orang dia duk ceramah lama dah. Kerana dia kata DAP tu kafir harbi. Pasal DAP tolak hudud. Baik, saya nak tanya. Kalau DAP tolak hudud, kafir harbi, UMNO tolak hudud, nak tak nama apa? Kira mudahlah UMNO harbi. Kalau DAP tolak hudud, menasabah lah dia tidak Islam. UMNO tolak hudud, dia Islam, tak malu ke? Kita boleh bekerjasama dengan orang bukan Islam. Bukan tak boleh. Disebut dalam Al-Quran. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin.
Allah tidak larang kamu orang Islam daripada kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang bukan Islam, yang tidak memerangi kamu kerana pegangan agama kamu dan tidak menghalau kamu daripada kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang berlaku adil. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut dua syarat nak kerjasama dengan bukan Islam. Yang pertama, dia tidak lawan kita kerana pegangan agama kita. Yang kedua, dia tidak halau kita daripada kampung halaman kita. Dalam hadis, Nabi iktiraf kerjasama di kalangan sama puak-puak kafir di zaman jahiliah ketika mengadakan hilful fudul. Hilful fudul zaman jahiliah, nak bela orang kena zalim ni, orang jahiliah belaka. Nabi sebut, lau du'itu bihi fil Islam la ajabtu. Ini hadis sahih. Kalau aku diajak untuk buat perjanjian seperti itu di zaman Islam, nescaya aku akan lakukannya. Ini yang kita buat. Tiba-tiba ada pemimpin negara pergi mengaji dengan Tok Lebat, hak tak faham apa dia tahalul. Dia boleh ulah, pakai serban juga dia. Dia ulah, dia kata haram pas bertahallul dengan DAP. Tahallul tu makna cukup kepala. Kita bincang tahallul kerjasama. Dia kira ayat haram pas bertahallul dengan DAP. Memang haram sungguh kalau kita cukup kepala DAP tak setuju. Cukup kepala saya kita kalau tak setuju, haram juga. Jadi pemimpin negara kita pergi mengaji dengan Tok Lebar lagu ni. Tahallul lain. Tahallul ni orang Mekah. Orang buat haji, buat umrah kan, bila sudah tawaf sa'i cukup kepala ataupun guting, itu dia panggil tahallul. Tahallul. Jadi dia kena beza. Tahallul makna cukup kepala. Bahlul makna bodoh. Tolol makna ngah, lain tu. Semua tu lain belaka. Jadi dia mengaji dengan hak tak faham. Nabi ketika hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi bertahaluf dengan orang bukan Islam. Abdullah bin Uraiqid menjadi penunjuk jalan sehingga tertegaknya negara Islam di Madinah. Abdullah bin Uraiqid bukan Islam. Ketika Nabi balik daripada Taif, tak boleh masuk Mekah, orang Mekah tak benar nak bunuh. Nabi bertahaluf kerjasama minta tolong dengan seorang pemimpin Quraisy yang bernama Mut'i bin Adi, sehingga Nabi boleh masuk ke Mekah. Nabi pernah pinjam baju besi 100 lah baju besi dan senjata yang banyak untuk perang lawan musuh. Nabi pinjam dengan orang bukan Islam yang bernama Safwan bin Umayyah. Ada seorang kafir nama dia Qazman. Dia perang sekali dengan sahabat Nabi lawan musuh dan dia berjaya membunuh 3 orang musuh. Lalu Nabi bersabda, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah memberi pertolongan kepada agama Islam ini melalui perantaraan lelaki yang tidak beriman. Ini hadis sahih tuan-tuan. Jadi ini di antara hujah yang kita bertahaluf dengan DAP dibolehkan. Jadi dia kata dosa besar. Ini bukan dosa besar. Dia buat kenyataan yang tak betul, tu dosa besar. Rapah royalti minyak Kelantan itu dosa besar. Tekan tindah rakyat Kelantan itu dosa besar. Jadi saya rasa itulah sikit sebanyak berkenaan dengan 7 dosa besar yang disebut oleh pemimpin kita yang dia sendiri tak sedar bahawa dialah yang melakukan dosa besar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti sinar kasih sayang yang mendamba wajah ketulusan, bagai tidak lama penantian.